Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita nak sambung subtopik seterusnya bab 8 ini tajuk isotop. Okey, kita tengok laman sejarah. Perkataan isotop berasal daripada perkataan Yunani, iaitu isos yang bermaksud sama dan perkataan topos yang bermaksud tempat. Jadi perkataan ini bermaksud isotop, bagi suatu unsur mempunyai kedudukan yang sama. Dia punya kedudukan dia, suatu unsur ni kedudukannya sama dalam jadual berkala unsur moden. Okey, kita nak imbas kembali apakah yang dimaksudkan dengan atom. Atom ialah zarah yang paling kecil di dalam sesuatu unsur. Okey, jadi atom ialah unit paling asas dalam unsur. Okey, kemudian bahan atom. Bahan ini mengandungi zarah atom sahaja. Semua unsur logam dan gas nadi terdiri daripada atom. Okey, jadi atom-atom di dalam logam disusun secara rapat dan teratur. Okay, manakala susunan atom di dalam gas nadi berjauhan dan tidak teratur. Jadi yang ini unsur emas, ini logam emas. Jadi ini ialah unsur. Unsur logam. Jadi ini ialah unsur logam emas. Kemudian di dalam logam emas ni terdapatnya atom-atom. Jadi ini ialah atom-atom, iaitu zarah paling kecil di dalam sesuatu unsur. Yang biasanya atom-atom di dalam logam ini dia disusun secara rapat dan teratur. Kemudian imbas kembali, atom terdiri daripada zarah subatom. Yang ini ialah atom-atom. Zarah-zarah yang paling kecil ni dipanggil sebagai atom. Kemudian atom-atom ini dia terdiri daripada zarah subatom, iaitu proton, neutron dan elektron. Jadi ini dalam suatu atom ni dia ada zarah subatom, iaitu proton, neutron dan elektron. Di luar ni pada petala ni, ini ialah elektron yang bercas negatif. Kemudian ni dalam nukleus ni ada zarah subatom, proton dan juga neutron. Proton bercas positif, neutron neutral, tidak mempunyai cas. Okey, kita dah tengok tadi atom iaitu zarah yang paling kecil dalam sesuatu unsur. Contohnya macam emas tadi. Dalam emas tu ada banyak atom-atom. Jadinya semua atom yang terkandung di dalam sesuatu unsur dia mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Jadi kalau macam emas tu dia ada banyak atom, jadi maksudnya semua atom-atom emas tadi tu dia mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama bagi setiap atom tu. Tetapi terdapat juga unsur tertentu yang atomnya mempunyai bilangan proton yang sama, bilangan proton dia sama tetapi bilangan neutronnya berbeza, berlainan. Jadi bila berlakunya keadaan ini, bilangan proton bagi atom itu sama, contohnya ada dua atom, bilangan proton dia sama tetapi bilangan neutronnya berlainan, maka atom-atom ini dikenali sebagai isotop. Kita tahu dalam satu atom tu dia ada zarah seatom tadi ada 3, iaitu proton, neutron dan juga elektron. Jadi kalau ada beberapa atom yang bilangan daripada unsur yang sama yang mempunyai dia punya bilangan proton dia sama tetapi bilangan neutronnya berbeza, maka atom-atom itu dipanggil sebagai isotop. Okey, kita tengok contoh isotop. Yang ini hidrogen. Maksudnya ini adalah unsur yang sama. Hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3. Dia semua ni ketiga-tiga ini adalah unsur hidrogen. Tapi ada atom yang mempunyai bilangan proton dia 1, bilangan elektron dia 1, bilangan neutron dia kosong. Tapi ada juga atom hidrogen yang mempunyai bilangan proton dia 1, bilangan elektron dia 1, bilangan neutron dia 1. Dan ada juga hidrogen yang mempunyai atom hidrogen yang mempunyai bilangan proton 1, bilangan elektron 1 dan bilangan neutron dia 2. Jadi dia berbeza. Neutron dia ni berbeza. Dia punya bilangan proton dia sama. Dia ni ketiga-tiga ni ialah atom hidrogen tetapi dia punya zarah seatom dia tu berbeza. Dia punya bilangan proton dia sama tetapi dia punya bilangan neutron dia berbeza. Maka bila bilangan proton dia sama
tetapi bilangan neutron dia berbeza, maka ketiga-tiga atom ini dipanggil sebagai isotop. Okay, apabila atom-atom ini dia mempunyai bilangan proton sama tetapi bilangan neutron dia berbeza, maka dia dipanggil sebagai isotop. Okay, ketiga-tiga ini, atom ini daripada unsur yang sama, iaitu unsur hidrogen. Okay, kemudian contoh yang seterusnya, unsur karbon. Okay, unsur karbon ni pun ada karbon 12, karbon 13, karbon 14. Okay, jadi bila atom-atom karbon ni dia mempunyai bilangan proton dia sama. Okay, semua atom-atom karbon ni, karbon 12, karbon 13, karbon 14, dia punya bilangan proton dia ni sama, semua 6. Tapi dia punya bilangan neutron dia berbeza, ada 6, ada 7, ada 8. Jadi bila bilangan proton dia sama dan dia punya bilangan neutron dia berbeza, maka ketiga-tiga atom ni bagi unsur karbon ini dipanggil sebagai isotop. Okay, sebab bilangan proton dia sama tetapi bilangan neutronnya berbeza. Kemudian kita tengok pula unsur oksigen. Okay, jadi ada dua jenis atom sini, oksigen 16 dan oksigen 18. Okay, jadi kalau atom oksigen ni dia punya bilangan proton dia dua-duanya 8. Okay, dua-duanya bilangan proton bagi atom oksigen ni ada 8. Tetapi bilangan neutron dia berbeza. Ada 8, ada 10. Okay, jadi bila bilangan proton dia sama tetapi bilangan neutron dia berbeza, maka kedua-dua atom ini kita panggil sebagai isotop. Okey, isotop biasanya ditulis nombor nukleonnya sahaja. Okay, nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron. Maksudnya proton tambah neutron bersamaan dengan nombor nukleon. Jadi apa itu nombor nukleon? Iaitu sama dengan proton tambah neutron. Okay, di dalam nukleus atom itu, kita tahu dalam nukleus suatu atom, dia punya zarah seatom yang ada dalam nukleus itu ialah proton dan neutron. Jadi bilangan proton tambah bilangan neutron itu bersamaan dengan nombor nukleon. Jadi contoh dia, isotop hidrogen yang mempunyai satu proton dan dua neutron. So, maksudnya dia ada satu proton, dua neutron. Ditulis sebagai hidrogen 3. Okay, ini merujuk kepada dia punya nombor nukleon dia lah. Proton dia 1, neutron dia 2. Nombor nukleon ialah proton tambah neutron. Jadi 1 tambah 2 ialah 3. Jadi ditulis sebagai hidrogen 3. Okay, isotop biasanya ditulis nombor nukleonnya sahaja. Jadi bila kita tengok hidrogen 3, maksudnya 3 ni merujuk kepada dia punya nombor nukleon. Okey, ni contoh yang kita dah bincangkan tadi. So maksudnya kalau kat sini hidrogen 1, okey 1 ni maksudnya merujuk kepada dia punya bilangan, merujuk kepada dia punya nombor nukleon. Okay, kemudian hidrogen 2, so 2 ni maksudnya merujuk kepada dia punya nombor nukleon. Nombor nukleon ialah bilangan proton tambah neutron. Di 1 tambah 1, jawapannya 2. Jadi nombor nukleon dia ialah 2. Kemudian hidrogen 3, maksudnya ini ialah nombor nukleon. Nombor nukleon ialah proton tambah dengan neutron. Jadi proton 1 tambah neutron 2, maka jawapan dia ialah 3. Kemudian contoh yang seterusnya karbon 12. Jadi maksudnya ini ialah dia punya nombor nukleonnya. Okay, nombor nukleon ialah proton 6 tambah dengan neutron 6. Jadi 6 tambah 6, 12. Okay, sama juga dengan karbon 13. Jadi 13 ini ialah dia punya nombor nukleon. Okay, nombor nukleon proton 6 tambah dengan neutron 7. 6 tambah dengan 7, 13. Jadi namanya ialah karbon 13. Karbon 14. Jadi nombor yang di hujung ini merujuk kepada nombor nukleon.